Jika zaman dahulu, kita jarang melihat kaum wanita terlibat dalam bidang pertanian secara serius. Bidang pertanian ini meluas dan tidak terhad kepada penanaman tanaman. Malah, ia termasuk kepada bidang pembuatan baja. Baja biasa dihasilkan untuk berfungsi menggalakkan pertumbuhan buah, membaik pulih daun yang rosak serta pertumbuhan tanaman yang sihat. Namun, untuk memperolehi semua itu, tumbuhan memerlukan baja yang berkualiti. Siapa sangka ada gadis muda sanggup bergelut tanah dan berpanas di tengah matahari demi menghasilkan baja organik yang berkualiti. Jom ikut kisah kerjaya Hafizah Jamiran merupakan anak kelahiran kampung Air Hitam, Teluk Intan, Perak. Kini aktif melibatkan diri dalam menghasilkan baja. Baja Kak Ros ini semakin mendapat perhatian di pasaran tempatan ini sekaligus membuktikan bahawa usaha gadis muda ini berbaloi apabila beliau meninggalkan kerjaya yang lebih selesa sebelum ini. Selepas BHSPM, saya sambung STPM di Sekolah Menengah St. Anthony. Terusnya saya melanjutkan pelajaran ke UNICEL dalam seni reka grafik digital. Dan seterusnya saya ditawarkan untuk sambung master di Universiti Islam Antarabangsa dalam seni reka information technology lah. Saya tak habis pun belajar, separuh je. Lepas tu saya terus balik ke kampung. Pada mulanya saya bekerja sebagai graphic designer di salah sebuah syarikat swasta, macam-macam design lah, buat advertising, marketing. So selepas daripada itu saya ada juga buat part time job sebagai fotografer. Selepas daripada beberapa tahun saya bekerja di situ, 1 tahun lebih saya kerja kat situ, saya dapat berita yang abah saya meninggal pada tahun 2016. Saya balik kampung dan saya balik kampung tu untuk jaga mak saya sebenarnya. Niat asal usul dia lah. Saya rasa yang banyak bagi sokongan adalah ibu saya lah, sebab dia mahir dalam bidang pertanian. Baja Kak Ros kini mendapat perhatian di pasaran tempatan. Ini sekaligus membuktikan bahawa usaha gadis muda ini berbaloi apabila beliau meninggalkan kerjaya yang lebih selesa sebelum ini. Saya pun belajar daripada pertanian. Pertanian yang ambil saya pergi kursus pertanian. Lepas tu saya buatlah baja ni. Dah dekat 10 tahun lah saya buat baja. Saya buat dia dekat rumah ni, lepas tu saya bawa jual kat Teluk Intan lah. Kadang kawan-kawan telefon nakkan baja tu, saya pergi hantar. Dulu saya buat kecil-kecilan, tapi dia sekarang dah buat besar-besaran lah. Saya harap dia dapat luaskan lagi dia perniagaan ni. Sebab dalam Perak ni tak ada orang perempuan buat. Pertama dia orang perempuan yang pertama sekali buat baja. Sekarang ni dia ada dah simpan duit sikit, beli macam kenderaan untuk dia, meluaskan perniagaan dia. Lepas tu dah ramai lah orang order. Yang tak adalah macam dulu, dia kecil-kecilan, sekarang dah ada orang ambil 1 tan, 2 tan. Banyak dah dia buat kejayaan yang dia dah capai. Mak saya memang dia akan push lah. Awal-awal tu agak lemah juga sebab kita zero tentang pertanian. So macam mak pagi-pagi dia tu akan push kita pergi cari bahan mentah. Jom pergi sana, pergi sini. Macam nak pergi naik gunung tu pukul 6.30 tu memang kita orang dah deal dengan orang tu. Pukul 7 dah ada kat sana. Mencabar juga untuk saya sebab kita tak tahu. Kita cuba je buat. Mak memang bagi dorongan habis-habisan lah. Daripada zero to hero. Harapan saya biarlah betul-betul berjaya kan. Macam baja-baja yang lain. Tapi saya haraplah sangat-sangat kalau dia dapat teruskan baja ni.
sampai dan dapat buat teknologi yang terbaru. Usahanya baru menjangkau masa 3 tahun ini, turut dibantu oleh beberapa pekerja kampung yang diupahnya apabila perlu dan dibayar gaji berdasarkan komisen. Untuk urusan menjual baja di pasar ataupun majlis-majlis yang selalu dianjurkan oleh pihak MAHA dan di pasar bagi yang diadakan di sekitar Teluk Intan dilakukan oleh beliau sendiri. Nur Hafizah juga ada menjual tanah organik yang sudah dicampur baja. Menurut beliau, tanah organik yang dijualnya ini hanya ditambah ke dalam pasu terus tanpa perlu mencampur tanah lain. Okey, baja kompos ni adalah baja campuran bahan-bahan semula jadi yang dicampur gaulkan, dan dia kalau kita tengok fizikal dia macam tanah lah, tapi sebenarnya dia adalah baja organik. So kita pernah buat kajian di Pekra seberang Perak untuk sahkan ini adalah baja organik kompos. Dia organik, baja organik dia kompos, dia ada pelet. So kami adalah kompos lah, dia serbuk. Tanah organik itu adalah tanah berbaja. So dalam tanah organik kita orang ni dia ada baja yang kita orang cipta di dalam tanah tu sendiri. So kalau macam baja organik, dia punya NPK dia sangat tinggi lah. So untuk pokok yang tak berbuah, tak berbunga, boleh gunakan baja organik kami ciptakan ni. Mak saya lah ciptakan. Dalam satu hari, kalau baja organik, kita boleh hasilkan sebanyak 1 tan. Dan kalau tanah berbaja organik ni, tanah berbaja tu dalam lebih kurang 3 tan ataupun 3,000 kilo untuk sehari. Dan pekerja yang diperlukan adalah 3 orang. Dan kita juga dibantu oleh peralatan macam mesin kisar dan mesin bancuh, memang mempercepatkan lagi kita punya proses pembuatan baja organik dan tanah organik. Alhamdulillah, baru-baru ini kita ada menerima mesin peralatan daripada MOA. Tapi saya ada buat rancangan perniagaan untuk memperluaskan lagi ataupun memperkembangkan lagi perniagaan baju organik ini. Penerimaan dia, sambutan dia sangat baik daripada masyarakat kerana mereka sangat memerlukan baju organik dan tanah organik, sebab baju dan tanah organik kami tidak mempunyai sebarang bahan kimia. So dia bebas daripada kimia. So ramai masyarakat suka menggunakan baju organik kompos kami. Pernah juga sekali, ini sejarah dalam pembuatan baja, dia punya cabaran dia adalah bila grade yang sampai di tapak baja adalah grade B. So memang tak sesuai untuk buat tanah. Kita nak ayak pun mengambil masa yang sangat lama untuk menghasilkan baja sebab dia banyak batu, kapur dan sebagainya. Jika dulu Nur Hafizah menggunakan kereta Proton Persona untuk urusan penghantaran baja dan juga membawa baja untuk dijual ke tempat jualannya, kini beliau berjaya membeli Hilux hasil jualan bajanya bagi mempermudahkan urusan kerjanya itu. Nur Hafizah juga giat melakukan khidmat penghantaran secara tunai kepada pelanggan-pelanggan di sekitar kampungnya. Dan ini kita akan asingkan, contohnya macam tanah yang kasar ni kita akan jemurkan kat luar supaya bila basah kena hujan ke apa ke, dia akan jadi halus semula. So yang ini kita akan gunakan juga, tapi macam ada ranting-ranting kita akan asingkan untuk kita buang lah, macam ranting ke daun ke kita akan buang. Dalam ni dah ada tai ayam, sekam padi, ampas sawit, tanah merah, sabut kelapa, semua dah ada kat dalam ni. So bila dah siap kita boleh packing lah ke seterusnya. Menurut Nur Hafizah, dengan adanya mesin keluaran Zul Design Autotronic ZDA membantu beliau mempercepatkan kerja mengayak tanah tanpa memerlukan pekerja yang ramai. Ini kerana mesin tersebut sudah menapis tanah secara automatik dengan mudah dan mampu menjimatkan masa. Dengan adanya mesin ini, ia dapat menghasilkan kualiti baja yang lebih baik. Reaksi kawan-kawan apabila saya mengusahakan baja, mereka sangat terkejutlah sebab bidang saya sangat jauh lari daripada grafik design, daripada komputer, office ke bidang pertanian yang orang mungkin rasa macam pandang rendah kepada bidang pertanian ini kerana pekerjaan ini sangat remeh, leceh dan kemungkinan dia agak kotor lah untuk sebagai seorang wanita mungkin
tak ramai student ataupun rakan-rakan saya mampu melakukan kerja yang remeh ini. Saya harap baju organik Kak Ros Baja ini terkenal di seluruh Malaysia dan kalau boleh di antarabangsa, seluruh dunia lah tahu dan menggunakan baju organik ini. Sebab dia sangat bagus untuk semua jenis tanaman, dia bebas daripada bahan kimia. So saya rasa saya harus bantu ramai orang untuk menggunakan baju organik ini. Biarpun masih baru dalam bidang pertanian dan perniagaan ini, bagi Nur Hafizah, itu tidak menghalangnya untuk terus mencari ilmu bagi memperkukuhkan usahanya itu. Malah, dia bersedia untuk menerima tunjuk ajar dari mana-mana pihak yang sudi membimbing tangan kecil ini untuk terus berjaya kerana dia benar-benar serius terlibat dalam bidang pembuatan baja ini. Jadi pertama adalah niat korang nak apa. Lepas tu second tu buat je kerja-kerja yang contohnya macam memang tak minat. Asalnya memang tak minat. Tapi macam ada satu pepatah tu, love what you do. Lepas tu baru kita do what you love. Bagi beliau, kerjaya ini bukanlah satu benda yang memalukan. Dia lagi merasa berbesar hati kerana kudratnya mampu menyamai kudrat orang lelaki dalam setiap urusannya.